حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لرضا إله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت الموفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح افتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ma ba'du. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha suci daripada sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita mendapat rahmat oleh Allah. Kita mendapat rahmat daripada Allah, diberi taufik oleh Allah, dipilih oleh Allah, dijemput oleh Allah, menjadi tetamu Allah di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Moga-moga kalian semua, antum semua para muhibbin yang mengikuti majlis ilmu pada ketika ini, sama ada yang bertalaki di sini, begitu juga kawan-kawan kita yang mengikut pengajian secara online. Mudah-mudahan antum semua di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama-tama sekali mari kita perbaiki dan perbetulkan qasad dan niat kita di dalam menuntut ilmu. Pertamanya kita menuntut ilmu kerana menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana menuntut ilmu itu suatu kewajipan di atas setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Dan yang kedua, kita menuntut ilmu kerana ingin mencari kesilapan, mencari kelemahan, mencari kesalahan di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan kesilapan dan kesalahan di dalam ibadah kita, sama ada ibadah yang dilakukan oleh anggota zahir ataupun ibadah yang dilakukan oleh hati kita, agar dapat kita berusaha secepat mungkin memperbaikinya, memperbetulkannya sebagai persiapan mati kita insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk makluman, malam ni kita akan baca dua kitab lah. Kita baca dua kitab.
Ini kira rezeki kawan-kawan yang baru masuk grup malam ni dah. Malam ni kita mula baca kitab Tauhid, kitab Risalah Tauhid. Baru mula malam ni. Saya ingatkan tadi semua kitab. Semua okey tak? Clear tak? Dia macam triple kita clear. Ada dua kitab Kita baca kitab Tauhid dulu, Risalah Tauhid yang ada kitab boleh tengok insya-Allah. Dan yang kedua kitab Penama Bagi Hati. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara berdengung, dia macam ada perang. Dia macam berdengung suara. Dia ejah gitu. Dia macam ada triple. Suara dia tak bersih. Bismillah. Dia ada apa sih triple tu kalau boleh tutup. Triple echo tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita. Kalau tak ada ni kita. Boleh pun insyaAllah. Okay. Ini rasa okey sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama sekali kita hadiahkan Suratul Fatihah khususnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada tuan-tuan pengarang kitab kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok muka surat 5. Yang ada kitab boleh tengok kitab baru, kitab cetakan baru muka surat 5. Muka surat 5. Pada kata musannif permulaan dia. Jawi muka surat apa? Jawi 5 juga. Terus muka surat 5 sebab sebelum tu dia punya kata penghantar. Muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan kita Risalah Tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif mabadi, yakni seri pembukaan ilmu tauhid. Kata-kata aluan, kata-kata pembukaan mabadi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata musannif perkataan mabadi itu bahasa Arab. Jadi mabadi itu dalam bahasa Arab, perkataan Arab, yaitu kalimah jamak. Kalimah jamak. Apa maksud kalimah jamak? Kalimah yang menunjukkan maknanya banyak.
Kalimah yang memberi maknanya banyak, tu jamak. Kalau kita orang Melayu, kalau bahasa kita Melayu, kalau sesuatu benda tu banyak, kita akan ulang-ulang perkataan. Ulang-ulang perkataan. Ada pun orang Arab dia tak ulang-ulang perkataan. Kalimah dia tu berubah. Kalimah dia tu berubah panggil jamak taksir. Kalimah dia daripada mabda, tu kalimah mufrad dia, mabdaun. Ni asal maknanya punca ataupun mula ataupun tempat terbit. Tempat terbit. Jadi sebelum dia menghuraikan ilmu usuluddin ni, sebelum musannif menerangkan dengan lebih terperinci, dengan lebih panjang apakah ilmu yang kita nak bacakan ni, apa ilmu yang dikarangkan dalam kitab ni. Jadi sebelum tu dia nak menyampaikan perkara-perkara dasar, supaya kita tahu apa ilmu yang kita nak belajar. Ada ayat dia, supaya kita tahu apa yang kita nak belajar, apa kepentingan ilmu yang kita nak belajar ni. Itu masuk dalam kata mabadi tu. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Jadi sebelum kita belajar ilmu yang ada dalam kitab ni, dia nak perkenalkan dulu. Nak cerita tentang apa? Nak cerita tentang sembahyang ke? Nak cerita tentang haji umrah ke? Nak menceritakan tentang sifat mahmudah, mazmumah dalam hati ke? Ataupun nak cerita tentang sejarah Islam ke? Ataupun bagaimana? Jadi ini kata-kata dasar pendahuluan. Makna nak memperkenalkan apa ilmu yang kita belajar. Apa ilmu yang kita nak mengaji, apa ilmu yang kita nak belajar. Supaya apa faedah dia? Supaya memberi kesan kepada diri kita, mudah-mudahan memberi suntikan semangat kesungguhan kepada diri kita untuk berusaha menuntut ilmu, untuk kita semangat mengaji. Kerana seandainya kita tak tahu apa yang kita nak cari, kita takkan bersungguh nak cari. Dia akan mempengaruhi kesungguhan, tindak tanduk kita, kesungguhan kita. Contoh kita tengok dalam dunia ni, apakah perkara yang paling manusia kenal sekali? Dalam dunia ni, apakah makhluk yang manusia paling kenal sekali? Tidak lain dan tidak bukan namanya duit. Betul tak? Siapa tak kenal duit? Semua orang kenal duit. Daripada kecil sampailah ke tua kenal duit. Bukan sahaja kenal, tahu faedahnya dalam kehidupan. Kalau tak ada bagaimana, kalau kurang bagaimana. Jadi oleh kerana kita ni tahu kenal yang namanya duit itu apa benda ni, itu yang mempengaruhi tindakan kita mencarinya. Bersungguh cari duit, betul? Ada tak orang kerja seminggu sekali? Tiap minggu, tiap hari begitu. Malam pun malam lah, pagi pun pagi lah, petang pun petang lah. Ada yang 8 jam, ada yang 12 jam, ada yang 15 jam. Ada yang tak peduli langsung tentang akhirat, ada yang tak peduli langsung tentang solat. Kenapa sampai begitu kesungguhan mencari duit tadi? Kerana kenal, tahu apa benda yang nak dicari tadi. Tahu, tu yang mempengaruhi. Ada yang sampai apa? Menggadaikan nyawa dia. Kita tengok dalam ada video klip, orang tu kerja dia setahun 2 kali. Tukar mentol tu atas pencawang yang tinggi, tak tahu berapa kaki. Tapi pendapatannya juta lah. 2 kali kerja tu juta-juta.
sampai sanggup macam tu. Kenapa tu? Kenal. Itu yang mempengaruhi dia sanggup menggadaikan nyawa dia. Jadi sebelum kita mengaji, sebelum kita belajar ilmu dalam kitab ni, jadi Tuan Pengarang nak memperkenalkan kepada kita supaya mempengaruhi, supaya kita tahu apa benda yang kita nak cari dalam kitab ni. Apa benda yang kita nak cari dalam kitab. Baik. Jadi sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar. Adalah mabadi. Nak masuk dah tu. Nak masuk dah perbicaraan dia. Adalah mabadi, yakni pembukaan ataupun permulaan ilmu tauhid itu 10 perkara. Jadi sebelum kita mengaji ilmu tauhid, ada 10 perkara yang kita mesti kena tahu. 10 perkara yang kita mesti kena tahu. Pertama, nama ilmu ini iaitu dinamakan ilmu tauhid. Ilmu yang kita nak belajar dalam kitab ni, pengetahuan-pengetahuan yang nak diambil dalam kitab ni, namanya ilmu tauhid. Boleh jadi di kalangan kita ramai dengar ilmu tauhid, ilmu tauhid, ilmu tauhid. Hanya tahu nama tapi tak kenal apa benda ilmu tauhid. Kadang-kadang kita dengar dah ilmu tauhid, kelas pengajian tauhid, kitab tauhid. Ilmu apa tu? Tak tahulah. Tak tahulah. Jadi kenapa dipanggil ilmu ni ilmu tauhid? Ilmu ni dipanggil ilmu tauhid kerana ilmu ni menjadi asbab orang yang menuntutinya, orang yang mempelajarinya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkannya akan menjadi hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjadi hamba yang mengesakan Tuhan zahir dan batinnya dalam apa jua keadaan sekalipun. Dia akan menjadikan orang yang ataupun hamba yang mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, menunggalkan Allah. Lawan bagi menunggalkan Allah, lawan dia menyengutukan Tuhan. Lawan bagi mengesakan Allah ialah menduakan Allah. Jadi mana-mana hamba Allah yang belajar ilmu ni, ngaji ilmu ni, bersungguh, betulkan niat, jaga adab, ada kitab, rajin buat catatan, rajin buat nota, benda-benda penting, istilah yang penting tolong ambil, tolong tulis. Jangan biarkan dia berlalu begitu tanpa kita faham. Jadi jaga baik-baik. Sementara kita mengaji kitab ni awal, ambil sungguh-sungguh daripada awal. Jangan masuk kiri keluar kanan, masuk kanan keluar kiri, biar dia lepas berlalu begitu tanpa kita faham. Jangan. Nanti rugi masa kita dah tak banyak dah. Lagi pula kita mengaji sebulan 2 kali je kat sini. Jadi bersungguh. Mana istilah yang pertama kali kita dengar tu, ambil, catat, tulis. Ambil, catat, tulis. Kalau patut rakam, tak ada masalah untuk kita ulang kaji balik. Waktu free, buka balik kitab, dengar balik rakaman kita. Boleh, tak ada masalah. Saya izinkan. Boleh rakam. Tujuannya kita nak bersungguh-sungguh mengaji supaya Allah bagi faham. Bila kita faham, baru boleh baiki ibadah. Kalau kita mengaji tak faham, bagaimana nak baiki ibadah? Macam mana? Contoh kalau solat,
Macam mana kita nak baiki solat kalau kita tak faham tentang hukum hakam solat? Jadi kefahaman tu penting diusahakan. Kefahaman tu penting diusahakan. Kena bersungguh. Tak kisah kita mengaji di rumah, kelas keluarga, di pondok, di masjid, di surau, nama menuntut ilmu kena bersungguh. Kerana kita bersungguh bukan nak menunjukkan kepada orang yang kita rajin mengaji. Bukan wal'iyadha billahi min dhalik. Moga Allah jauhkan daripada niat-niat yang macam tu. Kita nak mengaji ni nak bersungguh-sungguh supaya nak baiki amal. Jadi tak kira tua, tak kira muda, tak kira baru, tak kira lama, bila duduk dalam majlis ilmu, bersungguh, betulkan niat mengaji kerana Allah. Jadi kalau patut catat, patut tulis, patut rakam, silakan, selagi niatnya baik, insya-Allah. Jadi sebab tu dipanggil ilmu ni ilmu tauhid. Kerana orang yang mengaji ilmu ni, bila diberi faham oleh Allah, dia akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Dia akan terselamat daripada jatuh kepada syirik. Apa hukum mentauhidkan Allah? Apa hukum mengesakan Allah? Wajib ataupun sunat? Hukumnya wajib. Jadi setiap laki-laki dan perempuan, suami, isteri, anak-anak, remaja yang dah baligh, wajib mentauhidkan Allah, wajib menjadi orang yang mengesakan Tuhan. Wajib. Suri rumah ke, dia bekerja ataupun dia menganggur ke, itu urusan dunia. Di antara perkara yang Allah perintahkan ke atas kita hamba ialah mana? Mengesakan Allah. Jangan menduakan Allah. Jangan menyengutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jangan mensyirikkan Allah. Siapa pun dia. Dia tukang masak, dia wajib mentauhidkan Allah. Dia seorang petani, dia wajib mengesakan Allah. Dia tidak bekerja, dia wajib mengesakan Allah. Dia suami, dia isteri, wajib mengesakan Allah. Dia orang yang paling kaya dalam dunia, dia wajib mengesakan Tuhan. Dia raja, dia wajib mengesakan Allah. Dia datuk, datin, tan sri, puan sri, manager, tak peduli siapa pun, mentauhidkan Allah ni hukumnya wajib, mesti. Jadi penting tak? Penting tak mengaji ni, ilmu ni? Bila kita dah tahu tadi ilmu ni tujuannya untuk menjadi orang yang mentauhidkan Allah, jadi mempelajari, mengetahui, memahaminya penting ke tidak? Penting ya. Kalau seandainya mentauhidkan Allah itu hukumnya sunat, maka sunat je kita belajar ilmu ni. Kalau mengesakan Allah itu hukumnya sunat, siapa yang nak menduakan Allah pun boleh, siapa nak menunggalkan Allah pun boleh. Itu kalau sunat. Kalau mengesakan Allah, mentauhidkan Allah itu sunat, maka hukum belajar ilmu ni juga sunat. Faham tak tu? Mana kalau tak mengaji pun tak apa, sebab benda sunat. Tapi sekarang ni mentauhidkan Allah tu wajib. Maka ilmu yang nak menyampaikan kita kepada mentauhidkan Allah jadi wajib. Jadi wajib. Maknanya siapa-siapa yang meninggalkan ilmu ni hukumnya haram, berdosa. Kecuali dia dah pandai, kecuali dah lepas. Tu tak berdosa lah kalau dia tak nak mengaji ilmu ni. Tapi bagi mana di antara kita yang tak lepas lagi tuntutan fardu ain, ilmu tauhid, wajib mengaji. Tak dapat bertalaki di surau, di masjid, kalau ada kelas online, wajib mengaji online. Tak ada alasan dah sekarang ni nak meninggalkan majlis ilmu, tak ada alasan. Tak ada alasan dah. Kalau kita tak boleh mengaji di surau, di masjid, secara online ada juga kelas fardu ain tauhid, wajib mengaji. Tak nak mengaji secara online, di masjid surau pun tak mengaji, duduklah dalam haram, jadi fasik. Dia bukan hamba yang adil, dia hamba yang fasik.
hati-hati. Jadi mengajilah sementara ada peluang, ngaji sungguh-sungguh kerana Allah. Pakak-pakak bersungguh ngaji. Batu panggil ilmu tauhid. Jadi lain kali kalau orang kata ilmu tauhid, faham dah kenapa dipanggil ilmu tauhid. Kerana ilmu ni apabila difahami, diamalkan, dia akan menjadi orang yang mengesakan Allah. Selamatlah dia daripada mensyirikkan Allah. Selamatlah dia daripada murtad. Selamatlah dia daripada murtad. Kemudian dipanggil ilmu kalam, nama lain. Ilmu kalam. Kenapa pula diletakkan ilmu ni namanya ilmu kalam? Kerana di dalam perbahasan sifat kalam Allah Ta'ala itu terlalu rumit. Ada kerumitan di dalam perbahasan sifat kalam Allah Ta'ala, sehingga menimbulkan fitnah di sisi ulama dulu-dulu. Ada yang sampai dipenjarakan dengan sebab nak membahaskan tentang sifat kalam Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, dengan sebab masyhurnya kerumitan perbahasan sifat kalam Allah Ta'ala itu, diletakkan ilmu ni namanya ilmu kalam. Ataupun ilmu usuluddin, nama lain. Macam manusia lah juga kan, kadang-kadang seorang tu banyak nama dia. Dekat kampung namanya Dormat, KL Z nama dia. Dekat KL namanya Z. Kat pejabat Roy. Orang sama. Balik kampung namanya Dormat. Balik KL kata Z. Kat pejabat orang panggil dia Roy. Tuan sama. Jadi ilmu ni sama, namanya lain. Kadang-kadang dipanggil dengan ilmu usuluddin. Kenapa pula dipanggil ilmu usuluddin? Kerana ilmu ni nak membahaskan tentang dasar-dasar yang utama di dalam agama. Usul, punca, tunjang, benda penting dalam agama, iaitu mana? Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna nak membahaskan tentang akidah, yang mana akidah ni, pegangan dalam hati itu merupakan dasar di dalam agama. Rosak akidah, rosaklah agama dia. Rosak akidah, rosaklah agama dia. Dengan sebab ilmu ni nak membahaskan tentang perkara yang menjadi dasar, asas, tunjang yang penting dalam agama, diletakkan namanya usuluddin. Tunjang dalam agama. Tunjang agama. Kalau kita tak tahu, dengar nama usuluddin ni takut nak mengaji. Ada orang pesan, hati-hati jangan mengaji ilmu usuluddin, nanti jadi sesat, kata dia. Orang mengaji usuluddin ni nak menyelamatkan daripada kesesatan. Kalau tak mengaji ilmu ni lah, mudah nak jadi sesat, mudah terpedaya dengan fahaman yang sesat. Bukan mengaji ilmu ni jadi sesat. Faham baik-baik. Itu perkataan orang tak nak mengaji sebenarnya. Dia tak nak mengaji, dia buat alasan macam-macam. Aku bukan tak nak mengaji ilmu sundin tu. Nanti kalau cakap seorang-seorang jadi gila. Itu ilmu lain yang kau belajar. Ilmu usuluddin. Ataupun nama lain dipanggil ilmu sifat. Ilmu sifat. Kenapa? Kerana dalam ilmu ni nak membahaskan tentang sifat-sifat yang ada pada zat Allah yang maha agung, sifat-sifat yang wajib ada pada zat Allah yang maha tinggi, yang maha besar, Jalla Jalaluh. Jadi yang kita nak bahaskan, nak bincangkan, nak sembangkan dalam ilmu ni, ilmu yang bersangkut paut dengan sifat Allah.
Kenapa perlu dibahaskan sifat-sifat Tuhan, sifat Allah ni? Supaya kita boleh membezakan di antara sifat Allah dan sifat makhluk. Supaya kita boleh membezakan yang mana Tuhan, yang mana ciptaan Tuhan. Supaya kita boleh membezakan mana makhluk, mana khalik, mana yang dicipta, mana yang mencipta. Apa perbezaan ilmu Tuhan dengan ilmu kita? Apa beza zat Tuhan dengan zat kita? Apa beza sifat penutur Allah dengan sifat penutur kita? Apa beza pendengaran penglihatan Allah dengan pendengaran penglihatan kita? Wajib boleh dibezakan. Setiap laki-laki dan perempuan yang Muslim, mukmin, wajib boleh membezakan di antara sifat Allah dengan sifat yang selain Allah. Kerana barang siapa yang tidak boleh membezakan makhluk dengan Allah, nescaya dia akan jatuh di dalam menyamakan makhluk dengan Allah. Cuba kita fikir, betul tak? Lawan bagi membezakan apa? Lawan bagi membezakan, menyamakan. Lawan bagi menyamakan, membezakan. Jadi kalau seseorang itu tidak boleh membezakan, dia akan menyamakan. Dia akan menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dia akan menyamakan perbuatan Tuhan dengan perbuatan makhluk. Dia akan menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Dia akan menyamakan diri Tuhan, yakni zat Tuhan, dengan zat makhluk. Itu menjadi asbab rosaknya akidah. Boleh jatuh syirik, boleh jadi murtad, boleh jadi kafir. Waktu dipanggil ilmu apa tadi? Ilmu sifat, ataupun ilmu aqaid. Ilmu aqaid itu makna simpulan iman. Simpulan iman dalam hati. Dan al-iman, makna ilmu yang bersangkut paut dengan kepercayaan terhadap perkara yang gaib. Itu yang pertama, mabadi yang pertama. Dan tempat yang kedua, tempat ambilannya. Mana ilmu ni ambil kok mana? Ilmu orang Yahudi ke? Ilmu orang Nasrani ke? Ilmu Hindu ke? Seperti mana yang didakwa oleh puak-puak tu? Seperti mana yang didakwa, yang dituduh, yang difitnah oleh golongan-golongan sebelah sana tu, yang menolak ilmu sifat 20 ni. Mereka mengatakan ilmu ni ilmu yang bukan daripada Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Ilmu orang Yunani ke, ilmu orang Nasrani ke, macam-macam lah dia tuduh. Jadi jangan kita terpedaya. Mari mengaji dulu, mari belajar dulu daripada awal sampai habis. Nanti buatlah keputusan. Ilmu ni menyesatkan ataupun nak meneguhkan akidah dalam hati. Mengaji dulu, jangan dengar orang kata sesat, bid'ah, tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, Nabi tak ajar ilmu ni, sahabat tak mengaji ilmu ni. Jangan macam tu. Jangan macam tu, jangan. Ngaji sungguh-sungguh. Banyak ilmu yang Nabi tak ajar sahabat. Jadi hati-hatilah kawan-kawan, sahabat-sahabat. Jangan mudah terpedaya dengan fahaman yang menolak pengajian sifat 20 ni. Dengan alasan ilmu ini tidak ada zaman Nabi. Nabi tak ajar sifat 20. Sahabat tak mengaji sifat 20. Jadi kita tak perlu mengaji. Jangan terikut pahaman tu. Nak tanya, Nabi mengajar tak Iqra? Kita buat contoh bodoh-bodoh sudah. Tak payah buat contoh cerdik-cerdik. Buat contoh bodoh-bodoh mudah fikir. Nabi SAW ada mengajar kitab Iqra tak pada sahabat?
Dah tu sahabat pandai baca Quran macam mana? Sayyidina Abu Bakar sampai Iqra berapa? Sayyidina Osman Iqra berapa? Ataupun ke Sayyidina Osman ngaji muqaddam, alif atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Siapa pernah dengar? Saya tak mengaji banyak, saya tak mengaji, takut-takut saya tak tahu lah. Kok ada di antara kalian yang pernah dengar ada tok guru ngaji luar negara yang ada PhD, doktor ni duk kata para sahabat ataupun Nabi mengajarkan Iqra pada sahabat. Iqra baru lagi, nampak tak tu? Iqra baru lagi, maknanya zaman Nabi tak ada ngaji Iqra ni. Tapi cuba kita tengok apa faedah ngaji Iqra tu. Daripada bebal Quran jadi pandai baca Quran, betul? Daripada tak pandai baca Quran jadi pandai baca Quran. Sebutannya sama seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau di atas dasar dan alasan Nabi tidak mengajarkan ilmu sifat 20 ni kepada para sahabat, maka ilmu ni dinamakan ilmu yang bid'ah dalalah, ilmu yang tak perlu dibelajar, ilmu yang tak boleh belajar. Bagaimana kita nak mengatakan kepada jutaan, ratus ribu orang yang daripada buta Quran jadi celik Quran, dan dengan asbab mengaji Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6, apa yang kita nak katakan? Apa hukum mengaji Iqra pula? Sedangkan kitab Iqra ni tak diajar oleh Rasulullah. Nak jawab macam mana? Nak tolak macam mana? Orang yang mengaji Iqra tu supaya apa? Supaya boleh membacakan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Quran tu mengikut makhraj yang betul. Supaya sebutannya itu betul, makhrajnya itu betul seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kitab Iqra itu merupakan satu kaedah yang apabila kita belajar, kita mengaji, menjadi asbab kita membaca Quran salah. Makna berlawan dengan cara Nabi baca. Nampak tak ada? Jadi elok tak ngaji Iqra? Elok tak? Elok. Jadi mana salah? Adakah dengan sebab kaedah tu berbeza kita tolak buta-buta? Kaedah berbeza. Memang Nabi SAW tak mengajar Iqra. Sahabat pun tak mengaji Iqra, tabi'in pun tak mengaji Iqra, muqaddam Abu Tausi Jaiha Hudau Zirai Zasu tak ada mengaji. Tapi walaupun kaedahnya berbeza, tapi maksud dan tujuannya sama. Tujuan mengaji Iqra ataupun muqaddam tadi ataupun kaedah Al-Baghdadi dan sebagainya, tujuannya matlamatnya supaya boleh membaca Al-Quran seperti yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Begitulah juga kaedah mengaji sifat 20 ni. Rasul tak mengajar sifat 20. Sahabat pun tak mengaji ilmu sifat 20. Sifat 20 ni merupakan kaedah yang ulama akhir ni buat supaya kita orang awam ni, orang akhir zaman ni boleh mempelajari, mengetahui, memahami tentang akidah, pegangan yang sebenar-benar yang mesti ada di dalam hati seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Cuma kaedahnya berbeza tapi maksudnya sama. Adakah kitab sifat 20 ni bertujuan untuk mengajar umat menyengutukan Tuhan, menyamakan Tuhan dengan makhluk? Tidak. Jadi jangan tertipu, jangan terikut, jangan terpedaya dengan pahaman-pahaman yang mengatakan ilmu sifat 20 ni bid'ah sebab Nabi tak mengajar, sahabat tak mengaji, jadi kita jangan mengaji. Jaga-jaga ni pahaman Wahabi, jaga. Jaga-jaga pahaman W. Jangan. Kita kena ngaji ni. Ngaji betul-betul.
Ngaji faham kan betul-betul akidah. Dan tempat ambilannya iaitu diterbitkan daripada Quran dan hadis. Ilmu ni ambil dari Quran dan hadis, bukan ilmu yang diambil daripada khayalan ulama, bukan. Ilmu yang diambil daripada Quran dan hadis, datangnya daripada Quran dan hadis, berasal dari Quran dan hadis. Cuma tak adalah sebut dalam Quran hadis tu sebiji seperti yang sebut dalam kitab sifat 20 ni. Tak adalah sebut sebiji. Ni dia tak nak sebut sebiji. Dalam Quran sebut macam tu, baru boleh. Kalau dalam Quran tak sebut terang-terang macam tu, tak boleh. Janganlah luruh lebih daripada pembaris lagi. Tengok tempat. Tengok tempat. Tu jadi kalau orang tanya daripada mana datangnya ilmu tauhid ni, duk ajar Tuhan satu, Tuhan tidak berbilang-bilang, tak ada Tuhan yang lain, Tuhan tak serupa dengan makhluk, Tuhan tak beranak, Tuhan tak berbini, Tuhan tak berlaki. Mana datang ilmu ni? Daripada Al-Quran. Nampak? Dalam Quran duk ajar apa? Ajar kita apa dalam Quran? Allah ajar kita supaya jangan mengatakan Tuhan itu ada anak. Betul? Dah dalam kitab sifat 20 ni ajar kita apa? Ajar kita supaya iktikad Tuhan ada anak. Macam tu. Dalam Quran Allah Ta'ala ajar kita apa? Tidak ada sekutu bagi Allah. Betul? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berbilang-bilang. Dah dalam kitab sifat 20 ni ajar kita apa? Ajar kita iktikad ada Tuhan yang lain. Ajar kita Allah Ta'ala itu ataupun Tuhan tu banyak. Macam tu. Jadi bercanggah tak apa yang kita ngaji dalam sifat 20 ni dengan Quran dan hadis? Tidak. Dah bila tak bercanggah, salah tang mana? Sesat tang mana? Bid'ah dalalah tang mana? Faham baik-baik sahabat. Ngaji ni, dalam kita belajar ni banyak perangkap. Orang dalam belajar ni pun banyak perangkap. Jangan kata belajar je betul, belajar je baik, belajar agama je selamat. Salah cara ataupun salah ilmu yang kita ambil, salah guru yang kita pilih, rosaklah agama kita, rosaklah ibadah kita. Jaga baik-baik. Jangan main tadah je, jangan main ikut kawan je, jangan. Sekarang ni dalam negara kita ni pahaman yang pelik-pelik ni dah banyak sangat-sangat. Di surau ada, di masjid ada, di jabatan agama Islam ada, di sekolah ada, di universiti ada, di kolej ada, di kampung ada, di bandar ada. Kalau kita tak hati-hati pilih guru, siap. Terlebih utama guru yang mengajar tafsir Quran dan tafsir hadis. Jaga-jaga ni. Jaga baik-baik ni. Biasanya golongan W ni, golongan Wahabi ni, dia banyak menyerapkan akidah dan kepahamannya dalam pengajian tafsir dan hadis. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Hati-hatilah. Kita orang awam ni yang baru nak celik, baru nak rapat dengan ibadat ni, dulukan fardu ain dulu. Utamakan fardu ain dulu. Tauhid ni, ngaji betul-betul tauhid ni, baru nanti kita boleh bezakan bagaimana akidah yang betul dan akidah yang salah. Tauhid ni ngaji sungguh-sungguh, ni fardu ain. Adapun tafsir hadis tu fardu kifayah. Tak berdosa kalau tak pergi mengaji. Tauhid ni berdosa kalau tak mengaji. Dulukan yang wajib dulu. Utamakan yang wajib dulu. Kita tengok kawan-kawan kita, masyarakat kita ni ramai mengaji yang fardu kifayah. Yang fardu ain tak mengaji. Tauhid tak nak mengaji.
sibuk nak mengaji tafsir. Bukan tak elok, bukan tak bagus. Kita tu tak cukup lagi persiapan nak pergi tandah kitab tafsir. Tak cukup. Tak ada persiapan. Sebab ngaji tafsir ni bahaya. Sebab kita nak mentafsirkan kalam Allah yang maha suci dari sebarang kekurangan, maha suci daripada menyerupai makhluk. Tiba-tiba kita yang nak pergi mengaji ni, sifat Tuhan pun kita tak kenal lagi. Sifat yang wajib bagi Allah pun kita tak tahu. Apa perbezaan zat Tuhan dengan zat makhluk pun kita tak tahu, tak gerti, tak faham. Sebab tu bila ada orang mengajar tafsir, ada orang mengajar hadis, kata Tuhan duduk atas langit, kita percaya. Oh, baru ni pergi mengaji tafsir, yang mengajar tafsir tu kata Tuhan di langit. Dah kita, kalau kita ada dasar, ada asas akidah ahli sunnah wal jamaah, kita takkan terima perkataan tu. Tapi oleh kerana kita ni tak pandai tauhid lagi, duk sibuk heboh nak pergi mengaji tafsir, bila ada guru tafsir dan hadis kata Tuhan duduk atas langit, kita percaya. Ni ramai. Jadi orang mengaji tak nak dengar nasihat. Sebab tu mengaji ni kena ada adab. Adab dengan guru. Di antara adab dengan guru, percaya nasihat guru. Kalau guru kata jangan tu, janganlah. Jangan kita yang baru nak mengaji dia kata tak apa tu guru, kita pergi dengar-dengar je. Jangan. Sebab tu adab dalam menuntut ilmu, di antara adabnya yang zahir, yang batinnya, wajib kita yakin guru tu boleh membimbing kita ke jalan yang benar. Kena terima nasihat dia. Jangan kita berasa lebih pandai daripada guru dalam nak membimbing. Jangan. Jadi mengaji ni kena mengaji cara mengaji. Nak mengaji kena belajar cara mengaji. Bukan bawa kitab masuk kelas, adabnya tak ada ke mana. Adab tak tahu, jangan, nanti sia-sia. Siapkan dulu ni dasar agama, fahamkan betul-betul sifat Allah tu. Yang bertempat berpihak tu makhluk yang namanya berjirim, berjisim. Allah tidak berjirim, Allah tidak berjisim. Maka apabila Allah itu bukan jirim dan bukan jisim, maka dia tidak ada kena-mengena dengan tempat. Kalau Allah bertempat, maknanya dia sebahagian daripada jirim dan jisim. Bukankah Allah Ta'ala dah bagi tahu dalam ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un, dia tak serupa dengan sesuatu. Kalau kita sekarang ni bertempat, Allah tidak boleh dikatakan bertempat. Kalau kita bertempat, Allah bertempat, serupa tidak? Serupa. Kalau kita bergerak diam, Allah juga bergerak diam. Serupa tidak dengan makhluk? Serupa. Sebab tu kena kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan dulu. Fahamkan sifat-sifat yang layak dengan zat Allah dulu. Dengan sendiri nanti kita akan boleh bezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat. Jangan buat main-main dengan belajar ni. Salah cara, salah langkah, sesat. Rosak agama kita. Boleh rosak akidah, boleh jadi syirik, jangan main-main. Boleh jadi murtad. Mengaji salah punya bahasa. Jadi hati-hatilah. Sebab tu kita nak ajak kawan-kawan mengaji sungguh-sungguh. Pakat-pakat ajak kawan-kawan kita. Tak peduli, jangan pandang dia apa dosa maksiat, jangan pandang. Ajak mengaji, ajak belajar. Usaha nak menyelamatkan umat ini daripada terpedaya, rosak akidah, rosak imannya. Itu tujuan kita buat kelas-kelas macam ni. Ajak, tak peduli siapa, mari belajar, mari mengaji. Tak ada bayaran, tak ada apa pun, mari mengaji. Tak ada kena bayar pun. Mengaji sungguh-sungguh, mudah-mudahan nanti iman kita betul, iman kita Allah Ta'ala pelihara daripada terikut, terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang boleh mensyirikkan Allah. Ngaji lah sementara aman damai ni. Takkan nak tunggu perang dunia ketiga baru kita nak mengaji. Batu, mari mengaji sahabat. Mari mengaji. Jangan malu, jangan segan, percuma je. Siapa nak join kelas,
nak duduk dalam grup kuliah, boleh DM kita. Nanti kita balas, kita masukkan dalam grup. Jadi kalian boleh ikut kelas-kelas tauhid, kitab tasawuf, yang fardu-fardu ain, boleh ikut, boleh tahu hari apa, pukul berapa, kitab apa. Tu siapa nak boleh DM kita. DM boleh DM kita dah, tak boleh jangan sebut apa nama tu, kan kena main. Yang tadi dah kena dah. Jangan sebut sap-sap ke pun, jangan. DM kita. Tolong ni apa namanya, moderator tolong pinkan komen, tulis siapa nak ikut kuliah secara berkala boleh DM. Tolong DM. Siapa nak ikut kelas, nak duduk dalam grup, nak ngaji fardu ain secara berkala, percuma saja, boleh DM. Tolong pinkan komen. Baik, kemudian kandungannya itu mengandungi pengetahuan dari hal membahaskan ketetapan pegangan. Jadi ilmu ni nak membahaskan tentang pegangan dalam hati. Dia bukan cerita bukan nak bahaskan tentang ambil wudu, istinja, basuh kencing, najis. Bukan. Bukan ilmu ni. Itu ilmu lain. Itu ilmu fiqh. Ni bukan ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu kalam, ilmu suluddin. Nak membicarakan tentang ketetapan, yang ni keyakinan, keteguhan, pegangan di dalam hati, kepercayaan kepada Tuhan. Nak mengajar, nak menerangkan bagaimanakah kepercayaan yang betul terhadap Allah. Allah tu wajib kita percaya, tapi percaya yang bagaimana, kepercayaan yang bagaimana. Sebab tu kita kena mengaji supaya kefahaman kita tentang Allah tu betul. Kalau kefahaman kita tentang Allah tu salah, maka pegangannya pun salah. Sebab kita akan berpegang dengan apa yang kita faham. Kalau seseorang tu faham Tuhan tu bergerak diam, maka itulah pegangan dalam hati dia. Itulah akidah dia. Dia beriktikad yang Tuhan itu bergerak ataupun diam. Sebab yang dipaham begitu. Jadi kalau salah faham, salah pegangan. Dia faham Tuhan duduk di atas langit, maka itulah pegangan dia dalam hati. Dia iktikad Tuhan duduk atas langit. Kadang-kadang Tuhan turun di langit dunia, lepas tu naik balik. Tuhan dia turun naik. Tuhan buat tu lah. Kita ahli sunnah wal jamaah, tidak iktikad kita begitu. Sebab kefahaman kita, Allah Ta'ala itu tidak bergerak diam. Dia tidak bertempat, dia tidak berpihak, dia tidak berbentuk, dia tidak duduk di dalam ruang, dia tidak duduk di luar ruang, dia tidak bersangkut paut dengan masa dan waktu. Itu akidah kita ahli sunnah. Kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada Rasul-Rasulnya daripada beberapa simpulan atau ikatan kepercayaan dengan segala dalil-dalil. Ada siap dengan dalil sekali, siap dengan bukti-bukti sekali. Ada diterangkan dalam kitab ni, dalam ilmu ni, supaya diperoleh i'tiqad yang yakin. Supaya kita ni, muslimin muslimat ni, memiliki i'tiqad. I'tiqad tu apa? I'tiqad pegangan, kepercayaan dalam hati yang betul terhadap Allah, yang yakin terhadap Allah, yang jazam terhadap Allah, yang tidak berbolak-balik, yang tidak bergoyang-goyang. Jadi kita doa selepas solat, selalu doa, Allahumma ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Betul? Maksudnya apa tu? Wahai Allah, hidupkan kami ini dengan memiliki pegangan dan kepercayaan dalam hati yang betul terhadap Engkau, ya Allah. Itu maksud dia. Sebab iman-iman tu maksudnya apa? Pegangan dalam hati. Jadi jangan kita tahu minta aja pada Allah.
Ya Allah, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman ataupun dalam iman. Padahal waktu hidup kita tak ada ambil tahu pun tentang iman, tak nak ambil peduli pun, tak nak belajar pun iman yang sebenar tu bagaimana, iman yang tidak sebenar bagaimana, sehingga kita pun tak boleh nak bezakan mana iman betul, mana iman yang salah, mana akidah yang betul, mana akidah yang salah. Kita pun tak tahu. Bila tak tahu, bagaimana pegangan kita? Selama ni pegangan kita tentang Allah bagaimana? Kalau kita sendiri tak tahu mana akidah betul, mana akidah salah, bagaimana pegangan kita? Boleh tak nak campur pegangan orang kafir pun kita pegang, pegangan orang mukmin pun kita pegang, dua-dua ambil letak dalam hati, boleh tak? Akidah betul pun pakai, akidah sesat pun ambil, boleh macam tu? Tak boleh. Sebab tu bila tujuan kita belajar ni supaya kita boleh mengetahui mana yang betul, supaya kita boleh ambil, dan nak tahu mana yang salah supaya kita boleh buang. Itu tujuan kita mengaji. Kalau kita tak mengaji ilmu tauhid ni, macam mana kita nak membezakan? Contohnya kalau kita tak ada ilmu tentang apa? Ilmu tentang batu permata, ataupun tentang emas. Ilmu tentang emas kita tak ada. Macam mana kita nak membezakan emas yang betul dan emas tiruan? Orang yang boleh bezakan emas betul dan emas tiruan ni, dia ada ilmu tentang emas. Kalau mukanya kita ni memang kena hakal lah. Bawa pergi kedai, nak tolak RM5 dia beli. Hari tu beli RM12,000, besi dalam dia. Dalam dia besi je. Yang separuh daripada tengah bawa ke ujung tu bukannya emas. Yang betul dia punya pin tu je, pin yang halus tu je emas. Dah kena tipu. Sebab tak ada ilmu tentang emas. Jadi orang yang boleh bezakan emas tulen dengan palsu ni bila dia ada ilmu. Samalah juga yang ni. Orang yang boleh membezakan akidah yang betul dan akidah yang sesat adalah orang yang ada ilmu tentang akidah. Kalau tak ada ilmu tentang akidah, macam mana kita nak menolak, nak membuang akidah yang sesat tu, sedangkan kita pun tak pasti. Macam mana kita nak ambil akidah yang betul, kita nak pakai pun kita tak pasti. Maka jadilah orang yang sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dalam keadaan akidahnya tak ada. Tak ada pegangan yang betul dalam hati. Tapi sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, qiyamul lail, macam-macam ibadat buat. Rupa-rupanya tunjang amal, tunjang agama tadi tak ada dalam hati dia. Allah terima tak amalan? Tidak terima. Jaga baik-baik. Kita ni nak balik akhirat. Kita nak balik akhirat, nak mati, nak apa? Amalan kita tu tak banyak sikit diterima oleh Allah. Tapi syarat amal kebajikan kita nak Allah terima, iman, akidah mesti betul. Nak Allah terima sedekah kita, akidah mesti betul. Nak Allah terima ibadat tutup aurat kita, akidah mesti betul. Nak Allah terima apa? Haji kita, akidah mesti betul. Nak Allah bagi pahala kita khidmat dengan mak ayah kita, akidah mesti betul. Nak Allah bagi kita pahala sebagai suami yang mencari nafkah yang halal untuk anak bini, akidah kita mesti betul. Nak dapat pahala menjadi isteri ataupun suri rumah yang baik sisi suami, akidah mesti betul. Tapi masalahnya akidah salah, macam mana amalan kita? Nampak tak? Imam Ghazali kata ibadat ni bukan mudah, bukan asalkan buat Allah terima, asalkan buat Allah terima. Bukan macam tu. Orang yang mengatakan ibadah itu mudah, orang jahil. Hanya orang jahil saja yang mengatakan ibadat itu mudah. Buat dapat pahala, buat dapat pahala, nanti bawa dalam kubur. Itu perkataan orang jahil tentang ibadat. Kalau orang yang belajar, orang yang memahami ibadat tu apa, oh jangan buat main-main.
Bukan senang nak menghasilkan walau satu pahala. Bukan senang. Nak Allah terima sembahyang kita tu, akidah mesti betul. Nak dapatkan akidah betul ni kena ngaji akidah. Nak ngaji akidah berapa hari? 3 hari. Nak menghasilkan akidah yang betul tu tadi, berapa hari nak ngaji? Makan masa panjang betul. Lepas tu mesti ada ikhlas yang betul. Sebab kalau akidah tak ada, mana tak beriman dia. Kemudian nak Allah terima sembahyang kita, hati mesti betul ikhlas. Ikhlas tu apa? Ibadat hati. Lawan bagi ikhlas apa? Entahlah. Macam mana? Ada orang tunggu ikhlas. Dia tunggu ikhlas. Sebab tu dia tak sembahyang, sebab tu dia tak nak tutup aurat, sebab tu dia tak nak mengaji agama. Sebab apa? Dia kata saya belum ikhlas, Ustaz. Saya bukan tak nak sembahyang. Apa guna kalau saya sembahyang tutup aurat, saya tak ikhlas? Apa gunanya, Ustaz? Macam betul bunyi itu macam betul, tapi itu pahaman sesat. Ibadat yang wajib tidak nanti ikhlas, kena buat walaupun tidak ikhlas. Sembahyang tak ikhlas pun kena sembahyang, merungut pun kena sembahyang, nak nunjuk-nunjuk pun wajib sembahyang. Sebab sembahyang tu wajib. Bila kita sedar yang kita sembahyang dalam keadaan tak ikhlas tadi, bila kita tutup aurat dalam keadaan kita tahu kita tutup aurat tadi nak menunjuk-nunjuk, bertaubat kepada Allah, minta ampun, ya Allah, aku tutup aurat ni nak tunjuk-tunjuk ke orang. Taubat kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa riak kita tu. Dan kita diberi pahala yang kita buat, amal yang kita buat. Bukan dengan alasan tak ikhlas tu kita diberi kebenaran meninggalkan perkara wajib. Itulah bahaya duduk dalam kejahilan tadi. Kita seringkali diperangkap, ditipu oleh nafsu dan syaitan. Kita rasa macam logik aja. Tak ikhlas pun kena sembahyang. Dah tu macam mana? Allah terima ke tidak? Allah tak terima kalau sembahyang yang kita buat tak ikhlas. Dah tu macam mana? Bertaubat kepada Allah, dosa tidak ikhlas dalam sembahyang tadi. Maka kalau betul taubatnya, Allah ampunkan dosa riaknya, dan Allah akan terima dan beri pahala sembahyang ni. Faham tak tu? Dah kalau nak nanti ikhlas datang, dah berapa puluh tahun dah taknya datang-datang, ikhlas ni ketuk pintu rumah kita. Tak pernah lagi lah selama 46 tahun hidup ni, tak pernah lagi ikhlas datang ketuk pintu. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Dia bagi salam lebih kurang macam kita. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Siapa tu? Ikhlas. Ikhlas dah datang. 40 tahun tunggu, baru datang hari ni. Maknanya malam ni kena mula pergi surau lah. Sebab apa? Dah datang ikhlas. Ikhlas ni kena cari. Ikhlas tu ibadat, ibadat hati. Nak menghasilkan ikhlas ni kena mengaji. Bila mengaji ilmu tasawuf, nanti baru jumpa apa itu ikhlas. Bukan tiba-tiba duduk termenung tepi tangga je, ikhlas datang tiba-tiba. Bukan. Setiap amal mesti ada ilmu. Nak jadi orang ikhlas dalam amal mesti ada ilmu. Jadi wajib kenal ikhlas tu apa. Ni orang jaga ikhlas, kita jaga ikhlas. Apek pun jaga ikhlas kan. Ni lu ambil ni, dekat ini 5, 2, 3 kotak, awak ikhlas bagi. Betul ke? Betul dia ikhlas? Kita kata, ni mana ambil buah limau berapa banyak ni? Tadi apek bagi. Kau ambil dah apek bagi. Dia ikhlas bagi. Jadi dia cakap, dia kata dia ikhlas bagi. Jadi tak ada masalah lah, kita ambil nak makan, dia ikhlas. Apa ikhlas ni? Ada ke ikhlas pada siapa tu?
Limau semayang dia belasah je. Kita dulu biasa makan limau dia. Dulu zaman dia tak tipu dia punya sembahan lah. Zaman dia tak tipu sembahan dia dulu, kita di antara orang yang selalu kebas buah-buahan tu. Daripada biar dia kecut lisut itu, baik kita makan. Kita dulu kerja, sekolah-sekolah hari kita dah kerja tu, tingkatan 3 kita dah kerja, cari duit poket, kerja kedai perabot, kerja kedai elektrik. Jadi ada lah dia punya tokong tu, buah limau dia letaknya. Kita tak ada duit, lapau, kering tekak, baca auzubillah bihu, baca makan. Dia tengok, dia punya datuk dah makan buah. Lepas tu besok dia letak buah pisang kaki pula, lagi sedap, belasah lagi. Letak buah anggur, belasah. Jangan kata ikat tokong, dalam peti sejuk dia pun kita kerja nanti. Sungguh kan cakap apa? Akhirnya apa? Dah sekarang tukar, letak buah plastik. Letak buah plastik, tak ada lah kita nak ambil. Tapi jangan buat kerja ni, bahaya. Nanti kalau ada yang ikut balik rumah cakap Cina pula, rupa jin dah masuk dalam perut. Allah. Dululah, sekarang jangan dah buat. Dulu tak ngaji, sekarang dah ngaji, jangan. Jadi ikhlas tu maksud membuat tak ada niat dan tujuan lain kerana keimanannya kepada Allah. Itu ikhlas. Dah siapeng tadi beriman kepada Allah ke? Apeng tadi, adakah dia bagi buah limau tu, dia kata ambillah limau ni 3 kotak, aku sedekah ni kerana Allah. Ada apeng dia kata, kerana keimanan aku kepada Allah. Ambillah ikhlas. Aku bukan nakkan pujian ke apa benda dah, aku bagi ni kerana Allah, nak cari redha Allah. Ada macam tu? Kalau ada, ikhlas betul ada. Kita pun tak tahu ikhlas. Dengar pek cakap ikhlas, kita pun ikhlas. Kita pun tak tahu. Patutlah ngaji lah. Bukan kena bayar ribu-ribu macam nak masuk kursus jadi jutawan tu. Orang nak jadi jutawan tu tengok dia punya apa, program apa namanya? Nak jadi jutawan kan, dia punya kursus lah. Nak jadi orang kaya, nak jadi jutawan segera. Tengok dia punya pendaftaran berapa, penuh dia kan, ribu bayaran dia, sanggup orang. Ini ilmu lebih mahal daripada dunia dan isinya lagi. Free je. Bukan free, bukan makna free murah. Jaga baik. Ilmu ni percuma, bukan maksud murahan. Jaga baik. Dia sebab ada benda free itu murah. Beli sabun dapat mangkuk. Beli sabun dapat mangkuk murah, free. Beli telur ayam dapat payung murah. Ini murah bukan makna ini free bukan makna murah. Tak ternilai. Hanya orang-orang tertentu je Allah pilih nak bagi. Maka kalau kita tak nak ambil, rugilah kita. Kalau saya ni orang nombor 1 paling kaya dalam dunia ni pun, saya takkan boleh beli ilmu tauhid ni. Saya tak boleh beli kefahaman tentang akidah. Saya tak boleh beli kefahaman tentang tauhid ni, walaupun saya orang nombor 1 paling kaya dalam dunia. Tak boleh. Jadi sebab tu saya ajak kawan-kawan mari mengaji free. Mari mengaji free je. Siapa nak ikut kelas, DM, nanti kita masukkan dalam grup. Moderator tolong tinggalkan nota kat situ, pin kan, supaya kawan-kawan yang nak masuk kelas nanti tahu. Mari kita ramai-ramaikan kawan-kawan mengaji. Mudah-mudahan sama-sama dapat belajar. Ilmu ni bukan milik kita, ilmu milik Allah. Kena kongsi-kongsi.
Dan tempat mana tadi itu dalil-dalil supaya memperoleh i'tikad yang yakin, kepercayaan yang putus kira-kira menaikkan perasaan bekerja dan beramal menurut bagaimana kepercayaan itu. Sebab tu apa yang kita faham, apa yang kita pegang, dia akan mempengaruhi tindakan kita. Tu kita tengok saudara mara kita tu di Palestin tu, kenapa sampai macam tu? Kenapa dia tak lari je? Supaya kenapa dia tak angkat bendera putih je, kan senang. Betul tak? Daripada mati kena bunuh dan sebagainya, anak bini kena bunuh, kan elok angkat bendera putih je, serahkan je, kan selamat. Betul tak? Betul ke tidak? Tapi kenapa dia tak buat macam tu? Iman ni, pegangan dalam hatinya kepada Allah. Itu yang mempengaruhi tindakan dia. Kau nak bunuh ke, kau nak melih ke, kau nak apa, dia tak lari. Kau ugut dia, suruh masuk agama Yahudi Nasrani, dah dia tetap la ilaha illallah. Nampak tak? Jadi kita ni, tindak tanduk kita atas dunia ni, gerak diam kita dipengaruhi oleh akidah dalam hati terhadap Allah. Kenapa orang-orang soleh tu walaupun dia duduk seorang diri, dia tak berani buat maksiat? Kenapa orang-orang soleh tu duduk seorang diri, tak ada orang nampak, tak ada orang tengok, tapi tak berani buat maksiat? Sebab apa jadi macam? Dah orang tak nampak, buat je lah. Akidah dalam hatinya terhadap Allah. Bukan maksiat zahir, maksiat yang ada dalam hati pun tak berani nak simpan. Tak ada ujub, tak ada riak, tak ada sangka jahat, tak ada dendam, tak ada dengki, tak ada takabur. Kenapa? Sedangkan benda dalam hati manusia tak nampak. Kenapa dia orang tak simpan benda-benda itu dalam hati? Sebab akidah hanya pegangannya terhadap Allah yang maha mengetahui zahir dan batin, dan akan dihitung oleh Allah. Allah akan hitung segala benda yang ada dalam hati kita. Niat kita tak elok terhadap orang, ujub riak takabur kita terhadap orang, dengki dendam kita terhadap orang, semua tu nanti akan dibicarakan di hari kiamat. Sebab tu mereka tak berani simpan. Dia tak berani simpan ujub riak takabur sangka buruk orang, dia tak berani. Sebab akidah dia, kepercayaannya kepada Allah tu yang mempengaruhi diri dia sampai jadi orang yang bersungguh-sungguh menjaga diri daripada perbuatan maksiat zahir dan batin. Macam kita ni, kita jaga maksiat zahir je, itu pun pilih-pilih ikut selera. Kita ni adalah orang-orang yang jaga maksiat yang zahir saja, itu pun pilih. Mana yang maksiat kita tak selera, kita tinggalkan. Mana maksiat yang kita tak berahi, tak selera, kita tak buat. Mana maksiat yang kita berahi, kita buat. Anjing babi, tak mau. Bagi free pun tak mau. Anjing babi, jijik, geli. Tapi mengumpat macam biasa. Betul tak? Mengumpat macam biasa, padahal sama je jijik dia dengan anjing babi. Mengumpat kan haram, dengki kan haram, anjing babi haram tak? Sama-sama haram. Tapi kenapa kita tinggalkan anjing babi, kita tak tinggalkan mengumpat? Sebab mengumpat tu sedap. Sebab mengumpat tu sepakat dengan nafsu kita. Na'udzubillah. Orang yang faham, dia tinggalkan benda haram bukan dengan sebab jijik, sebab benda tu Allah haramkan. Walaupun pada nafsu benda tu sedap, tak jijik, tapi dah Allah haramkan, dia tinggalkan. Kita bukan duduk peringkat tu. Kita ni maksiat pilih-pilih. Benda haram, kalau jijik tinggal. Benda haram, tak jijik, kita ambil. Mengumpat hari-hari sebelum sarapan, mengumpat dulu. Dalam hati suka bersangka yang bukan-bukan pada orang lain. Namanya apa? Bersangka jahat. Panjang angan-angan, berasa lambat mati.
Takabur, memuji-muji diri, mencela, menghina orang lain dalam hati. Banyak dosa kita ngaji nanti dia akan baiki perlahan, dia akan baiki. Kuat dah. 2.5 sikit lagi wallahu a'lam. Berhenti situ lah. Berhenti situ Ni kipas nombor apa ni? Bukan nombor 10. Pusing 2 kali Kali 2. Jangan. Dah. Kita pakai ni tadi. Satu kitab lagi insya-Allah. Satu kitab lagi 15 minit insya-Allah. 15 minit okey. Jadi kitab Risalah Tauhid di sinilah. Kitab Risalah Tauhid di sini sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Waktu ni lah hari Sabtu, malam Ahad, minggu ke berapa? 2 dan 4. Kitab ni di sini minggu ke-2 dan minggu ke-4. Yang dekat-dekat area Melaka kalau nak datang dah datang. Sebab lepas kelas ada makan. Tak mengaji tak apa, makan tu yang penting. Ajar, nampak tuan rumah ajar. Tak ni. Hajat yang semua Ajar. tak boleh diteruskan tak? Tak tahu lah. Tak tahu. InsyaAllah. Baik jadi kawan-kawan boleh take note mana siapa yang dapat nak ikut kelas ni daripada awal. Ni tadi malam ni sedang molek, saya pun tak sangka diorang ni dah beli kitab. Sebab hari tu tak ada kitab lagi. Saya ingatkan nak baca kitab Penawar Bagi Hati je satu malam ni. Tengok dah ada kitab baru, kita ambil berkat, mulakan dengan kitab baru. Jadi rezeki dah tu. Rezeki kawan-kawan ni. Jadi boleh adakan, ingat, buat jadual, catat. Maknanya hari Sabtu malam Ahad pukul 9, 9.30 macam tu lah mula tengok. Kita sampai sini pukul berapa? Minggu ke-2 dan minggu ke-4. Risalah Tauhid. Nanti dalam grup, yang join grup, kita akan bagi link nak beli kat mana. Okey, Penawar Bagi Hati insya-Allah 15 minit. Tajuk apa? Muka surat berapa ada tak tanda sini kita? Tajuk apa? Pet+9. Saya punya kitab. Kitab Rumi. Yang menyatukan kasih akan kemegahan. Kasih akan kemegahan. Tajuk dia. Dah baca ke baru nak mula ke dah baca sikit? Dah baca setengah. Kasih akan kemegahan. Sekejap saya tengok muka surat berapa Allahumma salli ala sayyidina. Bab yang ke-7. Cari Rumi 129. Azman 129 je Azman. Menuju Azman ada muka 129 ni. Ni edisi lain ni. Akan juga Kasih akan dunia. Bab yang ke-7 pada menyatakan kasih akan dunia. Baru nak masuk 120. Apa ayat dia? Malam ni punya ayat. Wa tazawwadu. Situ. Yang 7 kali tu ada satu di belakang. Ada orang ponteng. Patutlah tinggal muka surat. Minta maaf kawan-kawan. 129. kita tak ada itu. Tak bagi surat hari tu. Wah, itu pergi melancur. 129 muka surat 129. Tajuk bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 15 minit.
Perut dah lapar ni nak makan. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Ini ilmu tasawuf pula. Kitab penawar bagi hati, penawar bagi hati. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Jadi ini di antara sifat hati. Membesarkan diri ni kelakuan hati. Hati kita hamba ni dia sama ada kelakuan macam kelakuan Zohir. Zohir kita ni ada kelakuan, hati kita pun ada kelakuan. Zohir kita ni ada adab akhlak yang baik, hati pun begitu. Zohir kita ada akhlak buruk, kelakuan zohir kita ni ada yang buruk. Begitulah juga kelakuan hati kita, ada akhlak yang buruk, kelakuan hati yang buruk. Bukan sekadar buruk, kelakuan yang haram. Haram sama macam yang zohir tu. Haram makna tak boleh ada, tak boleh buat, tak boleh ambil. Jadi malam ni nak membicarakan tentang sifat hati yang haram. Sifat hati yang haram. Dengar baik-baik ni. Ada ni tak masuk syurga. Ada ni dalam hati tak masuk syurga. Nabi bagi tahu dah. Walaupun pergi haji tiap tahun, walaupun alim ulama sebesar mana pun, dalam hati ada benda ni, Nabi kata tak masuk syurga. Jadi kita ni kena takut. Kena takut, kena risau, kena bimbang. Sifat ni ada dalam hati kita. Sia-sia je semayang kita. Sia-sia semayang kita, sia-sia pengajian kita, sia-sia khidmat kita, semua sia-sia. Jadi wajib kita mengenal. Apa hukum mengenal penyakit hati ni? Hukumnya wajib kenal. Kerana kalau kita tak kenal, kita tak boleh nak buang. Apa hukum membuang penyakit ni? Wajib. Wajib buang. Jangan ada dalam hati kita. Wajib buang. Jadi sebelum nak buang, kena kenal dulu. Kalau kita tak kenal penyakit dia, penyakit apa, sebabnya apa, simptomnya apa, bagaimana kita nak buang? Mesti kena tahu dulu. Ni penyakit apa? Apa punca dia? Apa sifat dia? Jadi mengenal penyakit-penyakit dalam hati kita ni hukumnya wajib. Kerana kalau kita tidak kenal, maka penyakit itu akan duduk bertakhta dalam hati kita selama-lama tanpa kita buang. Jadi dengar baik-baik. Sekejap lagi 15 minit kita nak berhenti. Tekak dah kering ni, perut dah lapar dah. Ada makan ke tidak ni? Si baik ada, muncul ada. Kalau tak ada, hanya lagi adat namanya. Sebab wajib pada adatnya ada lepas makan, lepas telah ada makan. Gitu. Nak tahu menu apa? Nak tahu menu boleh? Nak tengoklah kalau macam biasa lambat sudah. Rahsia. Okey, biar rahsia dulu lah. Ketahui olehmu. Jadi membesarkan diri ni, kita biasa cakap sombong. Sombong. Kita selalu cakap sombong tu. Inilah membesarkan diri. Tapi kalau kita nak jadi orang Arab, takabur. Kalau kita nak jadi macam orang Arab, nak orang kata kita orang Arab lah, takabur kita kata. Kalau Melayu, sombong kita kata. Tu sombong tu, dia tu sombong tu. Sombong ni sifat dalam hati. Sifat dalam hati, tak boleh tengok dengan mata. Bila benda tak nampak dengan mata, kita main todoh aja, jadi dosa lah. Orang tak sombong, kita kata sombong. Kan fitnah dah tu. Nampak tak? Sifat sombong ni sifat hati, bukan boleh tengok dengan mata. Tapi apabila ada sifat sombong ni dalam hati yang dah parah,
baru dia berjangkit ke anggota, baru dia boleh merebak ke anggota. Itu kalau dah parah dah tu, dah parah dah, dia akan terbit daripada hati tadi, diluahkan. Tu baru zahir sombong dia. Tapi kalau tak nampak. Kadang orangnya nampak berserban, berjubah, mengaji, bernikah, bertudung labuh, solat sunat banyak, solat tahajud banyak, sedekah banyak, haji banyak, rupa-rupa dalam hati ada sombong. Jadi kita kena kenal sombong ni apa. Lepas ni sekarang cari, sambil-sambil dengar, sambil-sambil ngaji, sambil-sambil tengok dalam hati kita ada ke tidak benda ni. Kalau ada, wajib buang cepat. Kalau mati tak sempat buang, tak dapat masuk syurga. Nabi cakap. Nabi bohong ke? Nabi tak bohong. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, ataupun takabur itu, ataupun sombong itu, bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Itu definisi dia, itu takrif dia. Dengar baik-baik, takrif ni penting. Takrif ni, definisi ni penting. Salah faham takrif nanti kan salahkan. Jadi yang dikatakan sombong ataupun takabur ataupun membesarkan diri ni, iaitu mana? Suatu perasaan dalam diri kita, perasaan dalam hati kita, yang mana kita merasakan kita lebih daripada orang lain dalam bab-bab kebaikan, dalam bab-bab kesempurnaan, dalam bab ketaatan. Kita rasa kita lebih daripada orang. Contoh macam sekarang ni, kan ramai ni, saya merasa dalam ramai-ramai ni, saya lah yang paling banyak ilmu nak bandingkan dengan yang lain-lain. Itu namanya takabur, sombong. Kalau dalam kawan-kawan kita ni yang mengaji secara online ni, dalam ramai-ramai ni, saya merasakan saya lah yang paling alim nak bandingkan dengan yang lain-lain. Itu namanya takabur, sombong. Perasaan macam tu bila ada dalam hati kita, itulah dia penyakit sombong. Penyakit tu bukan perasaan biasa tu. Jaga baik-baik. Itu penyakit tu. Allah benci kita. Walaupun mengaji tak tinggal. Kuliah pagi ada, kuliah petang ada, kuliah malam ada, kuliah tengah malam ada. Lepas tu semayang tahajud pula, Quran pula, sedekah sini, sedekah sana. Ada perasaan macam tu, namanya kita ni sombong. Orang yang dalam hati ada takabur. Ulang balik, takabur ni apa? Merasakan diri kita lebih daripada orang lain dalam bab yang baik-baik. Dalam bab yang baik-baik, dalam perkara yang baik-baik, kita rasa kita lebih daripada orang. Kalau nak katalah dalam suami-suami dalam Malaysia ni, saya lah yang paling baik sekali. Kalau nak banding dengan suami-suami yang lain pun tak dipakai. Itu namanya sombong. Kalau isteri pula, dia kata kalau nak dibandingkan lah, segala isteri yang ada dalam Malaysia ni, akulah isteri yang paling baik sekali. Nak bandingkan dengan yang lain-lain yang jadi isteri tu, akulah nombor satu yang paling baik. Yang lain semua tak dipakai. Itu namanya sombong, takabur. Dosa besar, bukan dosa kecil. Ingat, dosa besar bukan dosa kecil. Dosa sombong ni dia takkan gugur ikut air semayang kita. Ingat, dosa sombong ni dia takkan gugur ikut air semayang kita. Dia takkan gugur sebab langkah kaki kita ke masjid surau dah. Dosa sombong ni hanya Allah ampunkan dengan bertaubat sungguh-sungguh. Jangan kita ingat bila dalam hati kita ada sombong, kadang nak malam kan nak bangun semayang tahajud, ambil wuduk, Allah ampunkan dosa sombong itu. Tidak. Faham baik-baik. Faham baik-baik.
Sebab tu penting mengaji. Kalau tak mengaji kita ingat alah tu perasaan biasa. Biasalah kita manusia ada perasaan macam tu. Itu bukan perasaan biasa, tu penyakit yang mengundang kebencian Allah. Walaupun kita pada zahir nampak orang hebat beribadah, Allah tahu dalam hati kita ada perasaan macam tu. Kerana daripada penyakit sombong inilah akan terbit penyakit yang lain. Apa di antara penyakit yang akan terbit dalam diri kita bila ada sombong ni? Di antaranya, dia akan beranakkan penyakit dengki. Saya merasakan saya lebih baik, saya lebih hebat, saya lebih mulia daripada yang lain-lain, minta maaf. Saya rasa saya yang paling baik, saya yang paling mulia, saya yang paling bagus. Tiba-tiba, maknanya pada anggapan saya, perasaan saya, yang lain daripada saya ni, Pak Bintan dan Ocu dan sebagainya, sebagai contoh, semua hina. Saya yang paling baik, saya yang paling hebat. Maka apabila perasaan saya dah macam tu, yang nama sombong tadi, memuji-muji diri sendiri dalam hal kebaikan dan merendahkan orang lain, apabila contoh Allah mentakdirkan Ocu yang lain-lain ini diberi kesenangan oleh Allah, Allah rezekikan kesenangan, lalu saya akan berasa sakit hati. Kenapa saya sakit hati? Kerana pada saya yang lain-lain tak layak dapat kesenangan kerana orang hina. Orang hina tak layak dapat kesenangan. Betul tak? Pada saya lah, sebab saya memandang diri saya yang mulia. Kenapa pula Abang Intan yang hina dapat kekayaan pula? Jadi timbul dengki. Apa maksud dengki? Ya Allah, harap-harap kau ambillah balik nikmat kesenangan itu. Dia tak layak, ya Allah, dia tak layak nak dapat benda-benda itu sebab dia orangnya orang hina. Aku orang mulia. Nampak tak bahaya, tak bahaya penyakit takabur ni? Tidak adalah orang yang dengki melainkan dalam hatinya ada takabur. Takkan boleh buang dengki ni melainkan kena cantas takabur dulu. Kita takkan boleh ubat penyakit dengki kita melainkan kena buang takabur. Sebab takabur tu punca dengki. Lawan bagi takabur apa? Tawaduk, merendah diri. Contoh, saya merasakan dalam ramai-ramai ini saya yang paling hina sekali. Saya yang paling tak baik, saya yang paling tak bagus, saya yang paling tak layak. Tiba-tiba Allah murahkan rezeki Ocu dan ahli keluarga. Saya tak ada rasa sakit hati pun. Sebab apa? Saya kata memang padan pun mereka diberi rezeki oleh Allah. Sebab dia orang baik-baik, sebab mereka orang mulia-mulia. Aku orang hina. Jadi memang patut pun aku tak dapat benda-benda macam tu. Sebab aku orang hina, mereka orang mulia-mulia. Memang patut pun Allah bagi mereka. Nampak tak? Jadi dalam hati saya ada tak timbul dengki? Tak ada timbul dengki. Saya tak dengki. Sebab apa? Memang saya tak sakit hati. Memang kesenangan tu milik kalian sebab kalian orang mulia. Kebahagiaan tu milik kalian sebab kalian orang mulia. Nak banding saya banyak dosa, banyak maksiat. Jadi Allah nak bagi kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan pada orang-orang yang Allah sayang. Memang padan patut pun kalian dapat kesenangan, kemewahan tu sebab kalian orang mulia. Saya tak dapat sebab saya orang hina. Itu pula kelebihan sifat tawaduk tadi, merendah diri. Jadi nampak tak tu sebab apa Nabi kata orang yang ada penyakit takabur ni takkan masuk syurga walaupun dalam hatinya sebesar biji sawi sekalipun penyakit sombong tadi. Dia tak boleh masuk syurga. Maknanya tak boleh nak masuk syurga direct kecuali kena azab terlebih dahulu. Sebab apa? Nanti kata daripada takabur tu dosa lain, dengki dosa lain. Daripada dengki tadi saya sanggup buat apa saja. Boleh jadi saya akan bersihir. Betul? Sebab saya tak suka nikmat tu ada pada kalian. Jadi saya akan usaha untuk membuat sesuatu agar nikmat tu diambil oleh orang yang sihat. Saya santau, mudah-mudahan jadi sakit. Yang meniaga baju, saya sihirkan supaya jadi orang peranda, rugi. Kerana apa tadi? Nak meluluskan dengki saja. Silap-silap membunuh pun sanggup. Betul?
Tu bahaya. Nampak tak? Dia beranak kepada sifat kecelaan yang lain. Tu bahaya sombong ni. Ingat baik-baik. Dia punya definisi. Kalau ada dalam hati kita, sombong dah tu. Bukan lain dah tu. Kita memuji-muji diri kita, berasa lebih daripada orang dalam bab kebaikan. Dalam bab baik, dalam bab yang sempurna, kita rasa kita lebih daripada orang rendah daripada kita. Itulah sombong. Itulah dia sombong. Ambil sombong. Jangan cakap ada yang ambil sombong. Jangan kecempi. Kena buang. Jangan. Penat ibadat kita nanti. Dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya. Pada saya, ni semua ni hina je. Ini semua ahli maksiat ni. Ini banyak ilmu, orang mulia. Itu sombong. Na'udzubillah. Minta Allah jauhlah. Maka ia sombong ni setengah daripada sifat kecelaan yang ada di dalam hati. Maknanya pada ghalibnya tak nampak tanda-tanda ni. Sombong ni tak nampak sebab dalam hati dia tersembunyi. Nampak tuan baik dia, makan semeja, makan semeja, duduk kuliah sama. Rupa-rupa dalam hati aku lebih baik daripada orang kiri kanan ni. Nak banding dengan aku, orang depan, orang kiri kanan, orang belakang ni. Tak boleh harap. Ini orang baik. Ni dalam masjid ni, daripada tu imam, bawalah ke saf 10 ni. Aku yang paling hebat kali. Ni tadah tangan ni hujan ni sebab doa aku lah. Yang lain pun tak dipakai. Tu sombong. Kalau dia duduk depan jadi imam, dia merasa aku ni imam, aku ni lebih mulia daripada yang lain ni. Sombong tu imam. Jadi baik-baik ni penyakit haram ni kena buang. Haram ada dalam hati, hukumnya haram, kena buang. Wajib buang. Sebab tu nama kitab ni, kitab apa? Penawar bagi hati namanya. Sebab tu nama kitab ni penawar bagi hati. Sebab hati kita ni banyak penyakit. Kita pun tak tahu dalam hati kita ada penyakit. Kita ingatkan tu perasaan biasa. Rupanya malam ni bila mengaji baru tahu, ya ke maknanya selama ni aku dibenci lah oleh Allah. Ya. Walaupun aku tahajud tiap-tiap malam, tak peduli tahajud ke terkejut ke, tak peduli. Ada takabur, Allah benci. Sembahyang jangan kata lebam, lekuk dari dia. Ada takabur, Allah benci walau lekuk dari sujud nama itu. Jadi kena buanglah. Penat kita ibadat, Allah tak terima. Doktor pun pandai. Doktor pun banyak takabur. Yelah, yang sakit tu pergi doktor. Doktor penyakit hati ni majlis ilmu. Yang hospital kerajaan, hospital swasta tu penyakit zahir tu, darah tinggi, demam jantung. Apa nama tadi penyakit apa? Mana? Itu di sana klinik. Ni nak rawat roh, nak rawat hati, kalbu, ni tempat ni, majlis ilmu. Tapi majlis ilmu ni tak ramai, tak sama macam klinik, hospital tu, ambil nombor giliran, punya ramai nak pergi rawat. Pernah tak tengok majlis ilmu orang ambil nombor giliran? Ada? Tak ada majlis ilmu, masjid ke surau beratur sampai ambil nombor giliran nak mengaji. Nak kiamat dah tu, besok kiamat dah juga macam tu. Kalau nak pergi konsert, tu ambil giliran beraturnya ambil depan lagi. Allah mudah-mudahan Allah bagi taufik ni perbaiki. Jadi sifat kecelaan, kenapa dipanggil sifat kecelaan? Kerana barang siapa yang ada penyakit ni dalam hati, dia dicela oleh Allah. Siapa pun, sebab tu dipanggil sifat kecelaan. Siapa pun sifat ni duduk dalam hati siapa? Orang yang banyak ibadat sedekah ni, dia banyak sedekah, dalam hati ada
Takabur, Allah benci dia walaupun sedekah dia banyak. Dia orang yang banyak wakaf, tiba-tiba dalam hatinya ada takabur, Allah benci dia walaupun dia banyak wakaf. 5 buah masjid dia buat, duit dia seorang, dalam hatinya ada takabur, Allah benci dia walau 5 buah masjid dia buat. Itu panggil sifat mazmumah. Jadi kena buang ni. Kena buang. Jangan simpan, jangan bawa mati penyakit. Syirik khafi nama dia. Betul, syirik khafi. Pandai tak yang ngaji dah pandai. Syirik khafi, syirik yang sembunyi. Syirik jali yang tengah-tengah tu sambah belaka tu. Dia tak percaya Quran tu, syirik jali tu. Maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang sembunyi. Telah firman Allah Ta'ala, fabi samath wal mutakabbirin, maka sejahat-jahat sekeji-keji oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka jahanam. Itu tempatnya. Orang yang takabur ni tempatnya, tempat tinggalnya hari kiamat besok dalam api neraka jahanam, bukan dalam istana syurga, tidak. Bukan dalam istana mahligai syurga, tidak. Tempat dia dalam neraka jahanam sana. Na'udzubillah min zalik. Fahamkan baik-baik definisi dia. Merasakan diri lebih daripada orang lain dalam bab kebaikan. Itu. Adapun merasakan diri lebih daripada orang dalam bab kekurangan, itu tawaduk namanya. Lawan tawaduk. Maksiat, sifat kekurangan. Maksiat itu sifat kekurangan. Kita merasakan kita lebih banyak buat maksiat banding orang lain, itu tawaduk, sifat terpuji. Jahil, sifat kekurangan. Tiba-tiba dalam hati kita merasakan akulah yang lebih jahil. Kalau nak bandingkan dengan kawan-kawan sepengajian, akulah yang paling jahil sekali. Itu nama tawaduk, merendah diri, sifat terpuji. Tapi kalau dalam ramai-ramai belajar ni, akulah yang paling banyak ilmu nak banding orang lain, itu takabur. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Tuhannya yang maha mulia, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wa'idan minhuma alqaituhu fi jahannam wa la ubali. Ketinggian itu selendangku dan kebesaran itu kainku, maka barang siapa mencabut, yang mengambil dan merebut ia barang siapa akan daku akan satu daripada keduanya, dan saya aku campakkan dia ke dalam api neraka jahanam, dan tiada aku peduli. Allah tak peduli siapa pun. Allah tak peduli siapa pun. Kau ulama besar, kau ahli ibadat, dalam hati kau ada takabur, Allah Ta'ala kata Allah humban dalam neraka. Allah tak peduli. Tu Iblis laknatullah, bukan calang-calang makhluk tu. Ilmunya banyak, ibadatnya banyak, tapi Allah humban dalam neraka sebab apa? Takabur, sombong dalam hati. Sebab sombong je pun. Padahal hidupnya beribu tahun dah, ilmunya banyak, amalnya banyak, tapi oleh kerana ada takabur dalam hati, merasa dia lebih mulia daripada Nabi Allah Adam, Allah humban dia dalam neraka. Itu bahayanya takabur tu. Wallahu a'lam. Habis dah nak makan ni, lapar bunyi-bunyi dah. Angkat dah, angkat. Dia baca doa dulu. Alhamdulillah ala kulli halin. Sum'ah tu tertunggu-tunggu orang puji. Itu sum'ah. Tunggu-tunggu orang. Bila orang nak kata aku baik, bila orang nak kata aku ni banyak sedekah, bila orang nak kata aku ni rajin mengaji, bila nak tunggu. Orang ni tak ada cakap pun pasal aku sembahyang malam, orang ni tak ada cerita pun pasal sedekah aku semalam. Itu penyakit sum'ah namanya. Sum'ah, tertunggu-tunggu perkataan orang tentang kebaikan yang kita buat. Itu sum'ah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala
اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ما ينفعنا ربنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الكفر والذكر وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bolehlah keluarkan lampu kambing apa pun. Allah. Astagfirullahaladzim ni. Mana dia tadi Kak Azah ni? Nur Azah ni Kak Azah tu ni. Cugelah. Ya, Dak Azah kau bang. Dak Azah ada ni. Dia kau bang ni umat tengoklah ni kasut ni umat ada ni. Dia kata tak ngantuk kau nenek gelah tu dah malam dah ni. Dah ngantuk dah ni. Alah. Memang kuliah ni dia memang kalau kuliah hari Ahad, Sabtu malam Ahad memang lambat habis. Malam besok lagi lambat. Malam besok ada kuliah besok pukul 9 malam dengan pukul 10.30 malam. Tu kelas kita habis pukul 12.30. 12.30 pukul 1. Kat Padang Temu Melaka besok. Besok malam lah. Pagi besok insya-Allah ada kelas. Malam besok pagi besok insya-Allah ada kuliah subuh. Lepas tu pukul 9.30 pagi ada kuliah duha besok kawan-kawan. Kawan-kawan besok insya-Allah. Besok Cing. Malam besok Cing. Baik. Boleh. Okey, selamat rehat sahabat semua. Terima kasih yang tap-tap skrin, yang share. Alhamdulillah. Baik Hafiz. Jumpa lagi Hafiz insya-Allah Hafiz. Selamat bertugas. Tadi saya ingatkan sekali siapa kawan-kawan yang nak join kelas, nak join grup kelas pengajian berkala berkitab secara online boleh DM lah, boleh DM nanti akan dimasukkan dalam grup insya-Allah. Terima kasih. Tak nampak. Tuan. Lubak asin. Ada tengok. Itulah lubak asin. Masya-Allah, makan apa ni? Ni nasi ke apa ni? Bubur. Makan bubur. Wah, sahabat makan bubur malam ni sahabat. Bubur lauk. Sobat makan bubur sobat. Ya. Dengan sama kicap. Mana? Mana? Nak di mana? Kan lo. Mama. Adik Mai. Allahu akbar. Insya-Allah. Bismillah. Makan bubur dah lama tak makan bubur dah. Gigi pun dah tak ada ni. Dah elok dah tu. Allah Rabbi. Makan bubur kita lah ni sahabat. Allah Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Barik. Sallallahu alaihi wasallam. Good. Makan habis. Jenah habis. Bubur sambal jenah habis. Masuk dalam tempahan tu. Ya, ni. Tak ada dia buat. Ini kita buat. Masih habis. Nanti kita jumpa Lama tak mancing awak aja dapat jenah ni. Jadi baik. Selamat rehat semua. Selamat rehat, selamat tidur lewat dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca doa dah tadi. Jom. Macam mana makan ni? Campur. 1, 2, 3, 4. Semua ni bubur kan? Masya-Allah. Kuantiti sendiri. Cantik Lobak asin. yang Lobak asin, sambal gesek. lobak asin, sambal gesek. Ni.
Ustaz nanti ada Kak Ana and Azman. Mana Kak Ana tadi? Azman jap. Sekejap Azman, saya add moderator jap add moderator. Okey dah. Okey dah. Dah. Mana Kak Na? Kak Na mana? Mana Kak Na? Ha ni. Bukan dah add. Okey dah. Okey. Ni menu dia. Ini apa? Loba asin. Ni Sambal gesek. sambal gesek. Dekat lama itu. Ni sambal gesek sambal gesek nama dia. Ni loba asin. Ni kangkung. Sambal kangkung. Tak siapa sikit. Semua sambal tu. Goreng kangkung kan? Goreng kangkung. Goreng kangkung kan sambal kangkung. Tu baru sambal. Ini Menu spesial malam ni. Alhamdulillah. Cukup makan kawan. Boleh tidur, nak tidur boleh, nak tidur, nak sembang-sembang boleh. Oh, bubur kampung. Ibu Tino dah badai lah tu. Ni air? Ni ada dia? Dia banjir sebab sungai itu naik. Baik dan Lopez tadi tidak jadi dapat cuti yang ni. Si Baik dan Lopez tadi. Mana lalu situ tadi? Tubuh Cina. Loba asin. Itu tak ada lebih. Sambal gesek. Minta maaf Kat surau mana ni? Ni bukan surau, ni rumah. Ni kelas pengajian keluarga. Jemput. Datang. Siapa yang dekat? Seraya minta maaf ya. Pergi makan dulu Lapar lah pula. Malam-malam ni hujan-hujan ni, tadi balik dalam hujan, lapar perut ni. Baik ada makan lah. Tidak ni tadi langsung singgah ke Serimas tu. Ocu tak makan tu? Lepas tu gaul semua dah ni. Boleh. Biasa makan bubur macam tu ya, tak ada campur macam-macam ni. Tahu gula Gula lah. Gula. Syalam. Salam. Section 13. Section 13 salam. Ada kedai yang macam ni. Ada kedai yang buat bubur macam ni. Lepas tu pilihlah lauk, nak lauk apa, masak apa. Oh. Bangi square tu. Naik circle nama kedai. Bangi square. Jadi lawak cakap nak apa? Daging. Kuliah keluarga di Melaka. Kat Melaka ni. Minggu depan keluarga lain pula. Malam besok pun ada keluarga pula besok. Malam besok. Oi Asri, situ lah. Tu di bio tak ada link apa-apa pun. DM lah, DM siapa nak masuk siapa nak masuk DM. Siapa nak masuk DM. Tak boleh cakap, nanti kan kena Malaysian. Pagi tadi dah kena dia orang. Tak boleh cakap Subscribe apa benda. Dia dekat TikTok ni cemburu bukan main. Kuwait cemburu ni. TikTok ni cemburu bukan main kuat ni. Jangan sebut yang lain lah. Ikan bilis, belacan, cili api. Bawang. Betul kuning. Boleh DM siapa nak masuk kelas, join group boleh DM. Nak tidur pun boleh, dah habis dah kelas ni, tak ada apa dah ni, sembang-sembang Kita kelas kita memang ada tiap hari, insya-Allah. Daripada Isnin sampai Isnin ada kelas. Kelas subuh ada,
kelas Zuhur, kelas Duha, kelas lepas Maghrib, kelas lepas Isyak. Jadi kawan-kawan yang nak join, ahlan wa sahlan, tak ada bayaran apa-apa. Apa